Kisah penampakan dua ekor pocong yang selalu diceritakan terletaknya iaitu di hentian Bandar Kuantan. Adalah satu kisah ni iaitu seorang sahabat dalam perjalanan. Beliau ni memandu kereta dari KL ke Kemaman. Kalau orang Terengganu kata Kemamang. Melalui LPT. Namun dia, Syam bukan nama sebenar. Syam ni nak balik ke kampung dia. Malam tu lebih kurang pukul 1 ke pukul 2 pagi macam tu. Syam baru saja melalui exit Gambang. Disebabkan dia nak ke Kemamang, maka dia perlu keluar melalui exit Jabur. Lebih kurang dalam 5 km nak sampai hentian Kuantan tu, Syam terasa nak kencing. Oh ya, lupa pula. Syam ni dia seorang saja nak balik kampung ke Kemamang tu. Apabila dah dekat nak sampai hentian Kuantan, kereta Syam pun menyusul masuk dan terus parking kereta betul-betul di hadapan beberapa buah gerai. Mungkin dekat R&R. Masa tu semua betul-betul di hadapan. Masa tu betul-betul dekat hadapan gerai yang dah tutup. Lagipun dah pukul 2 pagi. Hentian Kuantan ni bukan dah macam hentian-hentian besar seperti hentian Gambang dan Temeloh. Hanya sekadar terdapat tandas, surau dan gerai-gerai kecil yang menjual air, buah-buahan dan jajan. Maknanya hentian sebelah lah. Masa tu Syam pelik, kenapa tak ada orang dekat sini? Seorang pula tu. Aku tengok hanya ada kereta aku aja. Keadaan pun suram. Hentian tu pula gelap. Sebab belakangnya terdapat hutan. Yalah, disebabkan keliling memang gelap, lampu jalan kalau pasang tetap nampak tak berapa terang. Boleh bayang tak? Sepanjang jalan memang sunyi. Lagipun laluan selepas exit Gambang memang tak banyak kereta yang lalu. Keluar je kereta, Syam terus masuk ke toilet, lepaskan hajatnya. Dah settle, berjalanlah dia nak ke kereta semula. Masuk je dalam kereta, dia berehat sekejap. Memandangkan sepanjang perjalanan dari Kuala Lumpur, memang dia tak berhenti mana-mana R&R pun. Sambil duduk berehat-rehat, tu dia terfikir, pelik, kenapa tak nampak orang pun berhenti kat sini? Hentian di seberang pun macam tu juga, sunyi aja. Mungkin dah pukul 2 pagi. Tapi mustahil juga. Biasanya kalau kat R&R yang lain tu, aku tengok ada je kereta berhenti. Tapi dekat sini berlainan pula rasanya. Masa tu Syam tak terfikir pun apa-apa yang menyeramkan. Maklumlah, mungkin sebab agaknya lelaki. Mungkin sebab dia ingat dia lelaki. Lelaki kan konon hati kering. Apa barang takut-takut, kata Syam sendirian. Tengah-tengah duk layan blus tu, bolehlah pula Syam ni tertidur. Dalam beberapa ketika dia tertidur, dia pun terjaga. Sebab dengar macam bunyi kain yang berkibas-kibas. Macam mana aku nak korang gambarkan? Cuba korang bayangkan. Masa korang tengah tidur tu, tiba-tiba korang terdengar bunyi kain yang dikibas-kibas. Mungkin korang akan terfikir, dahlah tak ada orang dekat sini. Dan kain tu pula yang korang dengar tu dekat atas bumbung. Tapi di bahagian cermin hadapan kereta korang.
Mungkin korang ingat kain langsir yang ada kat dalam kereta korang. Tapi tak mungkin kereta pasang langsir. Jadi apabila Syam mendengar bunyi tersebut yang berkibas-kibas, lepas tu sidai pula ke atas ampaian. Boleh korang bayang tak? Macam itulah bunyinya. Okey Syam, dengar bunyi tu macam kuat dan laju di belakang kereta dia. Mula-mula tu didengar dekat tepi cermin hadapan. Tapi bila dia sedar tu, dia dengar pula lagi sekali. Bunyi tu berada di bahagian belakang bumbung kereta, bonet kereta dia, kereta Syam. Syam pun lagi pula pada masa tu Syam ni dia buka sikit cermin kereta dia sebelum dia terlelap. Dia pun jenguk lah side mirror dia. Tu dia. Syam nampak lembaga yang rupanya macam pocong lompat laju gila macam nak kejar kereta dia. Syam apa lagi dalam takut mamai campur kalut, dia terus start enjin, reverse kereta cepat-cepat, lepas tu terus nak pecut. Dalam masa nak susur keluar tu, sempat lagi Syam ni tengok ke blind spot dan hadapan dia. Rupanya pocong tu bukan seko, tapi dia bawa seko geng lagi. Tapi bukan 2 ekor yang kejar dia. Seekor lagi rupa-rupanya tengah berdiri di bawah wakaf kayu yang ada kat sebelah gerai yang last sekali. Kalau korang lalu hentian Kuantan ni, cuba korang usah wakaf betul-betul sebelah gerai yang paling last sekali. Syam nampak pocong yang kat wakaf tu lah masa dia nak gerak keluar dari situ. Tengah duk siap sedia Syam nak gerak, kejar Syam. Seekor pocong tu laju gila melompat-lompat mengejar kereta Syam. Diikuti dengan pocong dari wakaf tu. Keadaan muka tak berapa clear. Susuk tubuh macam lelaki dewasa. Kain kapan yang balut pocong tu macam kotor-kotor sikit. Macam terkena tanah. Jarak antara pocong ngonbot kereta Syam ni dalam sedepa gitu. Memang dah dekat sangat dah tu. Mujur Syam ni cool je pada masa tu. Tak le kalut cuak sangat. Cuba kalau kalut tiba aksiden kereta terbalik ke, lepas tu pocong-pocong tu mengintai pula ikut cermin. Tak kenanya. Masa tu memang satu kereta pun tak ada kat atas highway tu. Yang ada kereta Syam je. Syam terus tinggalkan hentian Kuantan tu cepat-cepat. Pecut dengan laju-laju sampailah hilang pandangan Syam daripada pocong sekawan tu. Dari pandangan dia. Sampai dia kampung, Syam tanya kawan-kawan saudara mara pasal benda ni. Rupanya dah ramai terkena. Sebab itulah tak ramai yang berani berhenti kat hentian Kuantan ni. Clear hentian pun selalu balik awal, gerai-gerai pula yang buka sampai lewat malam. Syam terfikir, agaknya benda tu saja nak bagi tahu aku tu kawasan dia kot. Semenjak dari itu jarang lagi Syam balik kampung lewat malam sangat. Kalau nak balik Syam akan standby lebih awal, kencing siap-siap, buat apa yang patut, buat persediaan yang lebih patut sebelum nak bertolak untuk pulang ke kampungnya pada waktu malam. Kalau korang berkesempatan lalu ke hentian Kuantan pada waktu malam, cuba korang perhati kat wakaf penghujung sekali. Tengok lama-lama, manalah tahu korang nampak pocong tu. Inilah pengalaman seram dan mistik yang telah berlaku kepada seorang pemandu jalan raya apabila beliau merasa hendak membuang hajat. Dan apa yang pelik dekat kawasan tu berada dalam keadaan yang sunyi sepi, yang tak ada sesiapa yang lalu ataupun singgah di kawasan tersebut.
cuma hanya dirinya sendiri. Dan apa yang menjadi misteri ke dalam hidupnya, ke dalam dirinya, iaitu apabila beliau berjumpa dengan dua ekor pocong yang memandangnya dan seakan ingin menyerangnya. Aku rasa cukuplah setakat tu dulu tentang kisah seram yang aku ceritakan kepada anda. Moga-moga kisah seram ini terhibur, dan aku harap supaya anda subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang aku ceritakan kepada anda. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Semoga anda terhibur. Bye. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram. Sebelum aku meneruskan cerita seram aku ini, aku mengharapkan sokongan daripada anda supaya dapat subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang aku kisahkan kepada anda. Semoga anda terhibur, dan aku mendoakan kepada anda sentiasa dalam dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga anda sihat, sejahtera dan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah seram kali ini adalah tentang sebuah rumah banglo yang terletaknya di Jalan Turi Bangsa. Rumah ini pernah mendapat liputan meluas sekitar tahun 1992. Agak baru juga, lebih kurang dalam 20 tahun. Apabila dua orang kanak-kanak lelaki dan pembantu rumah, kesemuanya adalah warga asing yang menghuni rumah ini, telah dibunuh oleh seorang pengawal keselamatan. Kenapalah kan pengawal keselamatan tu nak bunuh pula keluarga ni? Pembunuhan mereka dikatakan dilaksanakan secara kejam, dan mayat mereka dicampak dan disembunyikan dalam lubang najis yang terletaknya di belakang rumah. Akibat perbuatannya, pengawal keselamatan itu telah dijatuhkan hukuman mati. Namun cerita itu tidak berakhir begitu saja. Rumah banglo ini terbiar, tidak berpenghuni. Apabila pemiliknya pulang ke negara asal, keadaan rumah tersebut menjadi semakin daif kerana tiada siapa berani tinggal di situ. Perabot telah musnah. Yelah, pasal rumah dah lama tinggal kan. Dan keadaan rumah semakin uzur. Biarpun begitu, acap kali diberitakan orang ramai yang melawat rumah itu atau lalu lalang di bahagian hadapan terlihat bayangan dua orang budak dan juga wanita di situ, terutamanya pada waktu senja. Memang dari dulu lagi kadang kita dengar orang tua-tua pun pesan, kalau waktu senja ni jangan kita berkeliaran di luar rumah. Kalau boleh, eloklah kita berada di dalam rumah, tutup tiap-tiap lubang-lubang yang ada. Maksud dia iaitu tutup segala tingkap-tingkap pintu-pintu supaya tidak dimasuki oleh makhluk gaib itu. Kini rumah ini telah dirobohkan sepenuhnya oleh siapa tidak pula diketahui. Yang tinggal hanya serpihan rumah sahaja. Namun bila melihat runtuhan rumah saja pun, seseorang itu masih boleh merasa seram. Pada suatu hari, adalah beberapa orang, iaitu lebih dikenali sebagai paranormal,
mereka telah sampai ke tempat ini, iaitu rumah banglo yang terbiar ni. Kononnya mereka ni nak buatlah paranormal, tapi tidak disangka pula lain kejadian yang berlaku ke atas diri mereka apabila beberapa orang dari mereka telah diganggu, dan sehinggakan mereka terpaksa untuk mendapatkan rawatan pusat Islam untuk merawat masalah mereka yang telah dikatakan telah dirasuk. Dan ada juga cerita lain yang mana ada lagi paranormal yang nak sampai ke tempat ni. Tempat ni memang dia berpagar dan memang tak dibenarkan masuk sebab dia adalah tanah persendirian. Namun ada beberapa orang paranormal yang dah sampai kat tempat tu tapi tak sanggup untuk masuk ke situ. Sebab sebelum masuk lagi dah dengar macam-macam bunyi hentakan, bunyi macam-macam bunyi. Jadi akhirnya mereka membuat keputusan untuk beredar daripada kawasan tu. Inilah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda, walaupun kisah ini hanyalah sebuah rumah banglo yang ditinggalkan, dan hasil daripada kejadian seram ini adalah tentang satu kes pembunuhan yang telah dilakukan oleh pengawal keselamatan, dan akhirnya pengawal keselamatan itu ditangkap lalu dikenakan hukuman gantung sampai mati. Mungkin anda boleh bayangkan macam mana penderitaan yang dialami oleh penghuni rumah banglo ini. Apa-apa pun, aku nak ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar, melanggan channel aku. Dan jangan lupa kalau boleh subscribe, tekan loceng, share, like dan juga komen. Apa yang anda buat untuk aku pada hari ini, semoga anda akan mendapat kebaikan dengan izin darinya. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Kisah yang kedua pula ialah sebuah kisah lain yang akan aku ceritakan juga kepada anda. Iaitu tentang cerita seram tentang sebuah rumah banglo yang terletak di atas bukit. Iaitu sebuah rumah banglo lama. Ada yang bercerita di sini punyai bunian dan beberapa penampakan entiti. Seperti biasa, aku ringkaskan ungkapan misteri di sini. Di tempat ni, di kawasan rumah banglo ni, ada aura yang sangat kuat. Apabila dibaca, bacaan itu telah dibaca oleh EMF meter hingga ke tahap merah. Lumayan, geng. Ada pula yang mengisahkan tentang penampakan susuk tubuh kecil semasa sesi Ghostbuster, semasa mereka bergerak laju ke arah paranormal, tiba-tiba berhenti dan terus lesap. Di bahagian dapur pula rumah ni diceritakan ternampak susuk tubuh dan kepala yang terbentuk dari kabus. Kamera paranormal tadi ni dia berjaya menangkap, dan dengan sepantas aku berlari mendekati susuk itu. Lalu ia terus hilang dan mencicit lari terus keluar daripada semak samun rumah banglo yang aku ceritakan ini. Adapun tentang kejadian yang berlaku dekat rumah ni lebih kurang sama juga dengan kisah yang
aku ceritakan sebelum tadi, iaitu tentang pembunuhan juga yang berlaku. Ada yang menceritakan penghuni rumah tu dia berbangsa asing. Dia dibunuh oleh beberapa ekor kera yang masuk ke dalam rumahnya. Tapi kera yang diceritakan ni adalah kera yang mistik, misteri kera. Dan dia telah dibunuh. Dan beberapa hari kemudian barulah penduduk di kawasan tu dapat kesan disebabkan bau yang sangat busuk. Dan akhirnya rumah itu ditinggalkan kosong, dibiarkan kosong. Dan semakin hari semakin dibiarkan usang. Sehinggalah terjadi kisah-kisah seram yang diceritakan oleh beberapa orang yang lalu di kawasan itu tentang penampakan yang mereka lihat, dan juga tentang beberapa orang yang datang untuk konon-kononnya nak buat paranormal lah. Tapi akhirnya mereka terpaksa lari lintang pukang keluar daripada semak samun kawasan rumah banglo itu. Aku rasa cukuplah setakat ni tentang kisah seram buat kali ini. Dan aku mohon supaya anda jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen. Apa pun aku nak ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Bye.